أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات نستغفر الله العظيم للمعلمين والمعلمات نستغفر الله العظيم للوالدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم افتح علينا أبواب الرحمة اللهم افتح علينا أبواب الرزق وأبواب النعمة اللهم افتح علينا أبواب المغفرة وأبواب التوبة وأبواب الجنة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله وثم شكر الله. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama merafa'kan tanda kesyukuran kita kehadap Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengerja dan menunaikan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama muslimin dan muslimat menambah segala amalan kebaikan kita sebelum kita dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama untuk kita mempersiapkan, untuk kita menyediakan diri kita dengan bekalan-bekalan yang amalan soleh dan solehah, dan kita meninggalkan apa yang telah Allah larang untuk kita lakukan. Mudah-mudahan urusan-urusan dunia dan akhirat kita mendatangkan kebaikan dan dipermudahkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala salam dan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabiuna, baginda Habibullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan-amalan berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan, sebagai tanda kerinduan, sebagai tanda ingatan, sebagai tanda kecintaan kita ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan insya-Allah diri kita semua dihimpunkan oleh Allah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin dan musliman rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Al-Fadil Tuan Imam yang kita hormati, Tuan Bilal yang kita kasihi, muslimin dan muslimat, Al-Fadil Datuk yang kita hormati, Al-Fadil tuan-tuan para asatizah, barisan jawatan kuasa Masjid Sa'id Ibnu Waqqas, Kelebang, Negeri Melaka. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum? Apa khabar jemaah sekalian? Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Nahnu bil khair walhamdulillah insyaallah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita dah sampai pada fasal yang ke-8, membicarakan tentang penyakit-penyakit ilmu dan ulama su'. Ulama su'. Su' ni maksudnya jahat. Orang yang mengajak kita supaya jangan buat baik. Orang yang menghasut kepada kita supaya bertelagak. Lagi-lagi di kalangan para asatizah, di kalangan para alim ulama. Ini jangan kita ikut muslimin dan muslimat. Orang-orang apatah lagi golongan-golongan asatizah, yakni golongan para alim ulama. Asatizah tu maksudnya golongan ustaz-ustaz. Tak kira siapa, kalau dia mengajak kita tentang keburukan, kalau dia ajarkan kepada kita bertelagak supaya bermusuh-musuhan, supaya jangan buat baik, supaya jangan buat benda-benda macam, kita jangan ikut muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab orang-orang di kalangan para asatizah yang banyak menyebarkan tentang da'iyah ataupun anasir-anasir yang boleh mengganggu ataupun yang boleh menyebabkan perpecahan ataupun perkelahian ataupun pertengkaran, jangan kita ikut muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu dipanggil istilahnya ulama su', ulama yang jahat. Ada tak? Ada. Ulama, dia ni orang alim, dia ni orang berilmu, dia ni ada menguasai bidang-bidang ilmu tertentu, tapi dia kata janganlah kita buat, tak payahlah buat maulid, tak payahlah selawat, dan tak payahlah, jangan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita dah sampai pada hadis yang kedua insya-Allah, pada membicarakan tentang penyakit-penyakit ilmu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, penyakit ilmu ni ada. Orang yang belajar ilmu ni lagi banyak cabaran, tuan-tuan. Orang yang datang masjid ni, tuan-tuan, lagi banyak ujian. Orang yang solat berjemaah ni, tuan-tuan, lagi banyak ujian daripada orang yang tak semayang. Orang yang datang semayang ni, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, lagi banyak ujian. Apatah lagi mereka yang berada talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Nabi pesankan kepada kita, man ta'allama al-ilm, barang siapa yang menuntut ilmu, man, siapa, ta'allama al-ilm, barang siapa yang pergi keluarnya untuk tuntut ilmu, barang siapa yang pergi belajar ilmu agama, barang siapa yang keluar daripada rumahnya pergi ke masjid untuk dengar tazkirah, untuk dengar kuliah, untuk belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab itu Nabi pesan pada kita, apatah lagi kepada talibul ilmi, kepada para penuntut ilmu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ganjarannya besar. Man kharaja talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarja', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran orang yang tuntut ilmu ni, tuan-tuan, besar. Wa huwa fi sabilillah, seperti berada di jalan-jalan jihad Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ujiannya juga besar.
Kan? Orang yang mengaji ilmu ni tuan-tuan, ujiannya besar. Allah nak uji pada orang yang menuntut ilmu. Mereka ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab apa Allah berikan ujian kepada mereka? Supaya ingin menguji tahap kesabaran, tahap keimanan, tahap ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Allah kata apa dalam Quran? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja orang-orang yang takut dengan Allah, orang-orang yang takut dengan Allah, takut untuk buat amalan yang jahat, amalan kemaksiatan, amalan kemungkaran. Siapa? Al-ulama, orang-orang yang ada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu tuan-tuan, tugas kita cari ilmu setiap hari. Cari ilmu, datang masjid tuntut ilmu, pergi sekolah tuntut ilmu. Ustaz, saya dah habis ngaji dah. Mana ada istilah habis ngaji tuan-tuan? Tak ada istilah habis ngaji dalam Islam. Sebab semakin banyak kita tuntut ilmu, semakin kita rasa tawaduk, tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya semakin banyak ngaji ilmu, semakin dia jadi orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang riak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan Nabi nak pesan kepada kita daripada hadisnya. Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama. Dengan niat liyubahiya, berbangga-bangga. Dia rasa aku tu ilmu ni, oh ya, aku dah banyak ilmu dah ni. Kan? Aku dah habis degree lah. Aku dah habis master. Aku dah habis PhD. Kalau kat Malaysia ni tuan-tuan, tahap pendidikan tertinggi PhD lah. PhD ni paling besar. Kan? Paling tinggi lah. Dapat pangkat profesor, pangkat doktor. Kan? Itu tinggi lah. Tapi dalam Islam, makin banyak lagi ilmu yang kita kena kaji, kita kena belajar tuan-tuan. Banyak rupanya ilmu Allah ni tuan-tuan. Ni baru satu kitab, belum beratus ribu kitab lagi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hatta kitab Al-Quran yang menjadi mukjizat, yang menjadi kalamullah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi kita tak cukup tuan-tuan. Quran tu pun ada 6,236 ayat. Dibahagikan kepada 30 juzuk Al-Quran, dibahagikan kepada 114 surah, dibahagikan kepada 604 muka surat, pun kita tak mampu nak hafal lagi muslimin dan muslimat, apatah lagi ilmu-ilmu Allah yang lain muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu Nabi pesan pada kita liyubahiya bil ulama, dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Kan? Kita ngaji ilmu hari ini dengan tujuan nanti aku nak bangga. Aku menuntut ilmu hari ini, aku lebih hebat daripada ustaz. Allah. Lebih hebat daripada ustaz tuan-tuan, masya-Allah. Kita ngaku kita lebih hebat, masya-Allah. Sedangkan kita, para alim ulama kita ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ngaji ilmu ni berpuluh-puluh tahun, berbelasan tahun, bertahun-tahun. Kita hari ini muslimin dan muslimat dah ditransferkan dalam bahasa Melayu sekali pun. Dari dulu kita ngaji dalam bahasa Arab, masya-Allah. Alim ulama kita buat terjemahan, transfer ke dalam tulisan Jawi. Pun ramai lagi tak boleh baca Jawi tuan-tuan. Tak boleh baca lagi yang ini Jawi, masya-Allah. Kalau tak kerti Jawi, macam mana nak ngaji bahasa Al-Quran? Tuan-tuan, Jawi pun kita tak pandai. Contohlah, sebab tu orang-orang tua kita dulu tuan-tuan, dia suruh kita ngaji Jawi. Kan? Pergi kedai pun tulis order dalam Jawi. Susu satu. Sin wow, susu. Kalau kena orang tua yang alim sikit, sin wow. Sin wow apa tu? Susu. Itu kalau alim ulama hebat lagi, tok guru pondok, dia tulis sin je. Sin apa? Susu lah. Sebab barisnya baris
Bawah, baris depan, susu. Allah. Itu lagi i'rab lagi tu. Dia suruh kita i'rabkan lagi, letak baris lagi. Allah. Itu baru susu. Belum ajinomoto. Ajinomoto alif, jim, ya, no, nun waw, mim waw tawaw, ajinomoto. Mutu yang salah tu. Itu bu ajinomoto, belum lagi nasi paprik lagi. Belum lagi macam-macam. Susu apa tuan guru? Tak kisahlah susu apa, sin. Susu, dia beli susu cair, dia nak susu pekat. Kau tengok ni, sebab tu kena faham. Bila tok guru suruh pergi beli tu, biasa tuan-tuan, betul tok guru saya dulu. Susu, kalau ditulis susu tu mak susu pekat. Bukan susu cair. Susu pekat. Sebab apa tak nak susu cair? Tuan-tuan cuba fikir. Sebab daripada pekat jadi cair. Dari pekat, dia buat, dia bancur susu yang pekat, dia letak air panas jadi susu cair. Itu kaedah tasawuf lah tu. Banyak kena fikir tuan-tuan. Kan? Itu belum order macam-macam. Sampai hari ini dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ramai yang masih lagi buta huruf. Na'udzubillah tuan-tuan. Nak terjemah bahasa apa lagi tuan-tuan? Bahasa Melaka gampangnya. Bila tulis bahasa Melaka lah. Wah, siapa yang belajar ilmu? Baru dia faham. Nah, kena tulis bahasa Melaka tu, baru dia faham. Kan? Siapa yang belajar ilmu dengan tujuan, dia kena bahasa Melaka. Baru dia faham, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ni Nabi pesan pada saya dan semua sekali, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Tujuan berbangga-bangga ni antara penyakit ilmu. Sebab itu kita belajar tuan-tuan, kena ikhlas dalam diri. Sebab tu bila belajar ni tuan-tuan, cuba lahirkan rasa sifat ikhlas. Ikhlas ni apa? Tidak mengharapkan apa-apa balasan dan ganjaran melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharapkan keikhlasan, mengharapkan keberkatan dalam mengaji ilmu. Ada orang 4 tahun belajar, 6 tahun belajar, 10 tahun belajar, tapi bila nak kerja dia tak ngerti. Sebab apa? Keberkatan ilmu. Ada orang belajar bidang lain, tiba-tiba kerjanya bidang lain, tapi dia boleh adapt dengan situation macam tu, environment macam tu. Sebab keberkatan bila belajar. Ada orang ustaz, bila mengaji sekali dia boleh hafal. Ada orang dia kena satu muka surat Al-Quran, ada 15 baris. Ada 15 baris. Ada orang kalau mengaji sekali, dia tengok, dia ngaji, dia boleh hafal. Ada orang dia kena tengok, dia kena dengar, dia kena hafal, dia kena keluarkan suara baca. Dia nak tasmi' dengan guru dia. Ada orang tak boleh tengok, tak boleh hafal, dia kena ulang-ulang satu muka surat 10 kali. Ada orang Allah bagi kekuatan ilmu macam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tengok tuan-tuan, dia tengok kitab je dah boleh hafal. Dan dia tengok kitab je dia boleh hafal tuan-tuan. Dia kalau tengok kitab ni, dia kena tutup sebelah. Kena tutup. Sebab kalau dia tengok, dia boleh hafal tu. Itu Imam Syafi'i tuan-tuan. Kita bukan Imam Syafi'i. Kita Haji Syafi'i, Kelebak. Ada Haji Syafi'i? Tak ada. Ada nama Haji Syafi'i. Itu Imam Syafi'i, Kelebak. Nah, kita ulang ngaji tak dapat. Sebab itu ngaji ni tuan-tuan, kena tulis zaman. Dia kena masa yang panjang. Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadin ustazin. Tulis zaman. Ngaji ilmu ni kena panjang. Dia tak boleh hari ni ngaji, hari ni datang, esok tak datang. Dia tak boleh hari ni datang, esok tak datang. Dia kena istiqamah. Bila ada istiqamah, tuan-tuan selalu dengar istiqamah kan? Selalu dengar istiqamah. Tapi jarang ada satu lagi sifat yang dipanggil kena ada dengan istiqamah. Baru berlaku istiqamah. Mujahadah. Sebab itu bila ngaji ni tuan-tuan, dia kena ada istiqamah wal mujahadah. Istiqamah ni berterusan. Berterusan buat baik. Ngaji ilmu. Setiap hari ngaji. Setiap hari. Mujahadah, korban. Berkorban apa saja. Korban.
korban masa. Daripada aku datang masjid, biar aku tengok bola, jadi detail abang Sabah. Daripada aku datang ustaz ni, biar aku tengok badminton lagi best. Kan? Daripada aku duduk masjid kat Kelebang ni, biar aku tengok Formula 1 lagi bagus. Semalam Formula 1. Semalam lumba motor kat Sepang. Daripada aku tengok ustaz ni, biar aku tengok drama Melayu lah lagi baik. Bohong tuan-tuan drama tu. Kita terjebak tengok drama 40 episod. Dengan aku pun terjebak. Iya. Bohong, bahagia, cinta. Reality tak ada bahagia apa. Reality cerai. Contoh. Bahagia. Realitinya, berlakon mega holding saja-saja. Semua holding. Dapat tak markuk. Semua datuk Tan Sri. Gelaran tu. Kalau Mustafa Kamal berlakon, kena Mustafa Kamal, mesti datuk. Dia kalau berlakon mesti pengarah CEO holding, mega holding. Mega holding, Bina Jaya holding, semua holding tuan-tuan. Kalau semua pelakon ni, semua nak holding, kereta besar saja, tak main kereta biasa-biasa. Realiti macam mana? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berlakon, jadi ustaz. Realiti, pakai seluar pendek bang main bola. Betul tak? Drama Melayu, minta maaf tuan-tuan. Saya pecinta drama Melayu juga. Saya tengok juga drama. Berlakon pakai jubah, pakai serban. Berlakon, tasbih tak pernah tinggal berlakon. Cuba dunia luar, realiti hakikat. Sebanyak contoh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimah. Sebab tu kena ikhlas. Belajar ni kena ikhlas tuan-tuan. Kena ikhlas belajar. Dan sebab apa? Wa yujariya bihi sufaha. Dan dengan niat nak nunjuk kat orang. Dan datang minta maaf tuan-tuan, minta maaf ibu ayah tuan-tuan. Hari ini ada orang mengaji pun dia nak tunjuk kat orang. Contoh, seorang sahabat Nabi duduk dekat masjid, dia baca 10 ayat dalam min surah Taha, sambung. Mula baca perlahan. Lepas tu dia dengar tapak kaki perempuan datang. 2-3 orang perempuan awet lalu sebelah masjid. Dia pun kuatkan suara ni. Sebab apa? Nak tunjuk suara aku hebat. Suara aku ni, wakil Madinah. Contohlah, wakil Malaysia. Aku punya suara lagi sedap daripada semua ustaz-ustaz. Dia pun naikkan suara. Niat dia apa? Nak tunjuk dekat perempuan tadi, yang aku ni ngaji, yang aku ni suara sedap. Lalu dia pun tertidur. Lalu dia bermimpi. Dia mimpi kata apa? Seorang lelaki datang. Kan? Seorang lelaki kata apa? 10 ayat yang kau ngaji di awal tadi tu Allah terima. Seterusnya bila perempuan tu lalu, Allah tak terima ngaji kau. Sebab apa? Niat bukan sebab aku, tapi sebab perempuan tu. Kalau perempuan tu dapat kahwin kita, tak apa juga. Ini langsung tak nak kahwin pun tak apa. Kan? Langsung dengar suara lalat, apa macam tu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab itu ngaji ni ikhlas. Kalau boleh cuba ikhlaskan diri untuk Allah. Cuba terima teguran, cuba terima tuan-tuan. Kan? Terima. Sebab apa? Wa irsyadin ustazin. Kena muliakan guru-guru kita, kena muliakan tuan imam kita, kena muliakan dia ni leader dalam solat. Sehebat mana pun kita tuan-tuan, sampai solat kita kena ikut tu imam. Sehebat mana jawatan kita kat luar, sampai masjid wajib ikut tu imam. Kan? Sebab tu imam ni ketua kita. Apa pun jua kita masuk masjid, hatta wa na'udzubillah, contoh imam tu apa jua pekerjaan dia sekalipun tak sehebat macam kita, dia solat, kita tetap solat belakang dia tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Wa yasrifa bihi wujuhan nas. Nabi kata apa? Wa yusrifa bihi wa yasrifa bihi wujuhan nas. Semata-mata nak nunjuk kat orang. Dia ni nak tarik perhatian orang. Nak tarik perhatian manusia supaya dengar bacaan dia. Kan? Supaya orang kenal kat dia. Apa Nabi kata?
fahuwa finnar. Allah wa na'udzubillah. Takut tuan-tuan, saya pun takut, kita semua takut tuan-tuan. Takut apa? Ngaji dapat pahala, tapi takut dapat bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, ilmu tu dia kena amal. Al-ilmu al-hikam wal-imthal kata apa? Kan pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu ni tuan-tuan seperti pokok. Ilmu ni kena amal. Kita belajar hari ni tentang solat contoh. Solat ada berapa rukun? 13. Kita belajar ini ilmu fardu ain. Terbagi pada 3 fardu. Apa yang pertama? Tentang ibadah kita dari sudut tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari sudut muamalah kita, fiqh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentang akhlak kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, ibu ayah, jangan putus asa datang masjid dengar kuliah. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita rasa bosan datang masjid. Jangan rasa bosan. Jangan kita ada sedikit pun. Walaupun duduk lama sekalipun daripada maghrib pukul 7 tadi sampai pukul 9, sampai isyak, sampai habis kuliah. Jangan rasa bosan. Sebab apa? Kita semua berada di dalam majlis-majlis ta'lim ilmu yang dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni ganjaran besar orang yang hadir dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat, teruskan mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya dah tahu dah Ustaz ilmu tu, tak apa, sebagai revision, ulang kaji, murajaah kepada kita supaya kita dapat memantapkan lagi ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling menyesal di hari kiamat nanti adalah orang alim yang cuai. Tuan-tuan, orang alim, dia ni orang alim tapi dia ni rugi di hadapan Allah. Orang alim tapi tak dapat bahagian di hadapan Allah. Orang alim tapi di akhirat nanti tak dapat ganjaran juga Allah Subhanahu wa taala. Soalan dia, orang alim pun tak dapat ganjaran di sisi Allah. Orang yang ada ilmu pun dilaknat, diberikan hukuman di sisi Allah. Soalan dia, minta maaf tuan-tuan, soalan dia kata alim ulama, apakah hukum orang yang tak belajar ilmu? Orang alim yang ada ilmu pun Allah hukum dia. Orang yang alim, yang khatam, orang yang alim pun Allah berikan hukuman pada dia. Apatah lagi kita, wa na'udzubillah, contoh tuan-tuan, kita yang tak belajar ilmu agama. Hatta orang yang solat pun Allah beri hukuman. Fawailul lil musallin. Ada banyak dekat situ, maksudnya para mufassirin memberikan hujah dan tafsiran. Antaranya orang yang melengahkan solat, antaranya orang yang sengaja meringankan bab solat, antaranya orang yang tidak khusyuk dalam solat, antaranya orang, tuan-tuan, orang yang solat pun Allah laknat. Soalannya, apatah lagi orang yang tak solat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang tutup aurat pun Allah berikan hukuman dan laknat. Apatah lagi orang yang tidak menutup aurat muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Orang yang datang masjid pun Allah tak bagi pahala sebab riak, takabur, ujub, sum'ah. Apatah lagi tuan-tuan, orang yang tak datang masjid solat berjemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang tak puas, orang yang berpuasa sekalipun Allah bagi kosong pahala pada dia. Apatah lagi orang yang tidak berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, kita ambil ibrah pada malam ni, kesimpulan awal di awal kuliah ni tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, orang yang alim apa dia kata? Diberikan hukuman
Cuai. Sebab cuai di dalam ilmunya. Apatah lagi kita, tuan-tuan, minta maaf ibu ayah, contoh muslimin dan muslimat, jemaah sekalian, orang yang ngaji Quran pun, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang ngaji Quran ni, tuan-tuan, Allah akan beri syafaat. Allah akan beri syafaat. Apatah lagi orang yang tak ngaji Quran. Orang yang ngaji pun dua Al-Quran, sifat Al-Quran. Pertama, dia akan memberi syafaat dan dia akan melaknat siapa ngaji Quran tapi tidak beramal dengan tuntutan Al-Quran. Apatah lagi orang yang tak mengaji Al-Quran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apatah lagi kita yang hafal Quran, ya, kadang-kadang kita rasa dia hebat dah. Aku hebat dah ngaji Quran, hafal Quran. Jangan rasa hebat. Orang-orang alim ulama tu punyalah Allah nak jaga Quran tu, tuan-tuan. Kita memang hafal. Cuba buat murajaah. Cuba kita soal balik, hilang dah Allah, tuan-tuan. Tanda tidak ada keberkatan di dalam apa yang dia belajar selama hari ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Penyesalannya adalah disebabkan, apa kata alim ulama, tuan-tuan? Dia melihat orang ramai mengambil manfaat daripada tuan guru, daripada alim ulama. Alim ulama, para asatizah sampaikan ilmu, dia ambil ilmu. Para jemaah, para anak muridnya mengambil ilmu daripada tuan gurunya, tetapi dia sendiri tidak mengambil manfaat daripada ilmu yang dia belajar. Sebab tu, tuan-tuan, takut, tuan-tuan. Kita takut, kita dah belajar banyak dah. Tapi apa yang dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amalan. Amalan. Daripada ilmu yang kita belajar, sama ada kita beramal ataupun tidak dengan ilmu yang kita belajar. Itu yang kita takut. Itu yang kita takut, muslimin dan muslimat. Belajar banyak dah, tapi orang kata apa? Tak ada amalan. Ya, belajar, ajak orang pergi sembahyang, dia sendiri tak sembahyang. Ajak orang tutup aurat, dia sendiri tak tutup aurat. Ajak orang datang masjid, dia sendiri tak datang masjid. Ajak orang solat berjemaah, dia sendiri tak solat berjemaah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Itu di peringkat guru, di peringkat pelajar, di peringkat anak murid, di peringkat jemaah yang kedua. Di peringkat jemaah pula, apa yang dia dengar daripada apa yang dia belajar, kena amal. Amal. Tuan guru suruh ngaji Quran, kita pun kena ngaji. Dan tuan guru suruh buat khidmat, kita pun buat khidmat. Tuan guru kata hari ini kita nak belajar bab ni, buat murajaah, kita belajar. Hari ini muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita tengok, minta maaf tuan-tuan, kita semua ada anak-anak, tuan-tuan. Kadang-kadang hari ini kenapa ilmu tak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kenapa kita belajar tak masuk? Hari ini kenapa degil? Istilah degil contoh. Hari ini banyak, tuan-tuan, barakah. Anak mungkin bagus. Anak kena, contoh ni contoh, tuan-tuan. Anak kena rotan, contoh. Habis. Mak ayah pula habis rotan sikit je, contohlah. Kena cubit je, tuan-tuan. Habis anak beritahu kat mak pula jenis tak pernah rotan anak, contoh. Habis desaman guru. Baru ni banyak kes yang kami tengok kat mahkamah. Tengok berapa banyak guru-guru yang kena saman. Sebab apa? Rotan pelajar. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, dekat masjid ni saya cerita ni. Saya kena lempang dengan cikgu saya tu. Dia sekolah rendah. Kena bantai dengan kawan kat sekolah. Masuk universiti pula, masuk kolej Islam, lepas tu masuk universiti pula, kena baling assignment dengan lecturer. Sampai hari ni, wallahi, mak ayah saya tak pernah tahu, tuan-tuan. Tak pernah ambil tahu. Bukan tak ambil tahu, malas nak ambil tahu. Ada sekali tu saya beritahu, mak, tadi cikgu rotan tu, cikgu lempang. Saya ingat lagi, saya pernah kena lempang kat sini. Cikgu darjah berapa? 5 ke darjah 6. Cikgu Zubaidah nama dia. Ingat lagi, arwah dah. Allah. Kan? Dia lempang. Kau pasal kena lembak? Cikgu sebab
Tak siap tujuh. Masa tu tak siap? Bukan tak siap, mak sikit je ni salah. Cikgu lempar kau. Okey, tak apa, tunggu kejap. Mak pergi dapur, ambil rotan, libas saya tuan-tuan. Berapa kali cikgu lempar kau? 2 kali. Mesej bapak kau lempar kau. 5 kali lempar tuan-tuan. Bapak guru warden, kena lagi tuan-tuan. Kena libas dengan batang ubi. Rasa batang ubi kena libas? Tak benar. Balikkan kena. Balikkan siap. Batang ubi. Contoh, na'udzubillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Nak cerita apa? Barakah. Sebab tu alim ulama kata apa? Daraba al-mu'allim barakah. Daraba. Daraba ni pukul. Bukan dalam istilah belajar, bukan pukul. Marah. Marah. Rotan. Al-mu'allim. Rotan seorang guru tu tuan-tuan. Barakah. Berkat. Berkat belajar. Tengah hafal ni tuan-tuan, guru marah ni, menitik air mata ke Quran tuan-tuan. Menitik air mata kan, alhamdulillah dapat juga hafal Quran. Asbabnya sebab kena marah dengan guru. Kalau guru biarkan kita tuan-tuan, Allah tak tahu tuan-tuan. Kalau saya tak kena lempar, tak kena rotak dengan guru saya, tak tahu sekali jadi pelumba Malaysia, jadi pelumba motor kat Kelebang, rasanya lah. Rasa kalau saya tak belajar, kalau mak saya tak paksa ngaji kat pondok dulu, saya rasa saya sekarang tengah lumba haram dekat jalan raya. Contohlah, na'udzubillah. Kan? Kalau tak kena paksa, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, sebab tu kita sebagai jemaah, sebagai anak murid, sebagai pelajar talibul ilm, kena rasa ikhlas. Pesan pada anak-anak kita tuan-tuan, mengaji ikhlas. Nak, engkau pergi ngaji ni kat asrama, kat sekolah, setiap hari pesan. Setiap hari kena pesan pada anak. Minta maaf ibu dan ayah. Berapa ramai antara kita, walauzubillah, contoh yang mendoakan anak ketika anak melangkah masuk ke pintu sekolah. Yang kita tahu bagi duit belanja. Anak minta duit belanja. Mak nak duit belanja, mak bagi RM2. Tak cukup sekarang RM2 tuan-tuan. Sekarang ni paling sikit RM10 tuan-tuan. Allah. Saya belajar dulu satu hari, mak bagi RM1 tuan-tuan. Masuk duduk asrama Kuliah Islam Kelang. Kisah tu, KIK tu. Mak saya masuk bank in saya sebulan RM30 tuan-tuan. Sebulan RM30. Duduk kat KIK kat Kelang, Kuliah Islam Kelang. Kan? RM30. Masuk universiti, masuk UM. Mak saya bagi sebulan RM50. Itulah duit minyak motor, itulah duit top up. Tu yang selalu miss call mak kan. Miss call, mak call balik, tak kena charge duit saya. Mak call balik. Kan? Itulah duit nak belanja makan. Kan? Tapi hari ini tuan-tuan, anak pergi sekolah sebab tak pernah rasa susah. Sebab tu hari ini anak memberontak. Bila kena salah sikit, habis tuan-tuan. Saya tak salahkan siapa-siapa. Tapi ini pengajaran yang boleh kita ambil muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nak cari keberkatan ni bukan mudah tuan-tuan. Nak cari barakah ilmu ni bukan mudah. Kita belajar 10 tahun sekalipun, kalau Allah tak bagi berkat, tak berkat belajar kita tuan-tuan. Kalau kita belajar susah macam mana, tak ada barakah Allah. Sebab tu nak cari barakah ni payah tuan-tuan. Mana tahu sebab tu guru alim ulama dulu dia kata apa? Engkau ni pergi susun selipar. Dia suruh kita susun selipar. Sampai sekarang saya ajar anak murid kat tahfidz. Nampak selipar susun. Nampak selipar tok guru pergi bersihkan. Walaupun tak kotor, tapi kena bagi bersih. Imam Abu Hanifah tuan-tuan, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, pengasas mazhab Hanafi. Pakaiannya cantik tuan-tuan. Itu ulama besar. Kan? Kasut dia tak pernah kotor tuan-tuan. Kilat. Baju dia tak pernah ada debu tuan-tuan. Bersih. Baju dia mahal. Dalam satu cerita kisah riwayat, ada yang kata baju dah hampir 1000 dirham. Masya Allah. Sebab itu tak salah tuan-tuan. Kita belajar, belanja besar untuk ilmu, tak salah. Tak salah. Belanja besar untuk ilmu, tak salah. Tuan guru suruh beli kitab, kita beli kitab walaupun harga mahal. Tak apa, demi ilmu. Tuan guru kata kena belajar jauh ni. Kita pun merantau. Saya merantau sampai Kelantan 4 tahun ngaji kat pondok. Ayah hantar sebab kat situ dulu kata Serambi Mekah, dulu Melaka tak banyak tahfiz. Ayah hantar sampai Kelantan duduk 4 tahun ngaji. Pergi belajar. Terpaksa ke dipaksa belajar juga. Hari ini muslimin dan muslimat, anak kita jauh sikit belajar, sudah mengungut. Tak dapat duit belanja tuan-tuan sikit,
Tak cukup telefon mak ayah. Dulu kita tak ada duit senyap, takut mak ayah minta. Kita takut minta kat mak ayah. Sebab itu Tuan Guru kata suruh buat. Tuan Guru kata suruh basuh tandas. Kita pun basuh khidmat, basuh tandas. Sebab apa? Sebab tak tahu di mana barakah ilmu. Mana tahu kita susun selipar tadi, Allah bagi berkah pada kita. Kan? Mana tahu sedang kita khidmat cuci tandas tadi, Allah bagi barakah pada kita. Kita tak tahu. Sebab itu apa Tuan Guru suruh buat, kita buat je. Jangan lawan. Tuan Guru suruh basuh tandas, suruh basuh dok, suruh sapu tandas apa, kita buat. Sebab kita tak tahu di mana adanya barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan pada anak kita tuan-tuan yang belajar ilmu, ikhlas belajar. Kena marah ke, kena rotan ke, sabar dalam ilmu. Sebab kita tak tahu di mana barakah. Sabar. Belajar ini kena panjang masa. Tak boleh masuk setahun batu berhenti. Dengar kuliah baru sekali, bosan lah, balik. Baru dengar sekali. Baru dengar sekali kuliah, baru datang masjid sekali. Alah, bosan lah masjid ni. Tukar masjid lain. Lama-lama dia bosan. Sebab itu kita ni tuan-tuan, jangan kita pernah rasa berputus asa. Sebab Allah tak pernah putusnya rahmat Allah kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah kata apa? Jangan kita berpecah. Jangan kita rasa ilmu ni tak nak, tak payahlah belajar. La, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perkara yang dituntut kepada orang alim melakukan adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia belajar tentang perintah Allah, apa yang disampaikan kepada anak murid, kepada para jemaahnya, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia laksanakan. Sebab tu kita belajar tuan-tuan, belajar ni amal, dan belajar kena ada amalan. Kan? Bila ada amalan, dia akan istiqamah. Sebab tu kena ada istiqamah. Last sekali kena ada mujahadah dalam belajar. Mujahadah ni apa? Korban. Korban masa, korban duit untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah kepada orang yang berilmu ni tuan-tuan. Sebab mereka ni gunakan duit untuk belajar ilmu agama. Tuan-tuan kalau dapati ada anak-anak orang miskin, orang susah nak belajar, bagi dia duit belanja. Support dia. Kan? Sebab sudah pasti duit itu digunakan untuk jalan Allah, untuk pergi belajar ilmu agama. Belajar. Ustaz, ni budak ni tak boleh belajar asal Ustaz. Dia tak ada duit, mak ayah dia. Tak apa Ustaz, saya tanggung dia. Setahun berapa? 2,000 dia setahun. Boleh Ustaz, saya bagi 4,000. Bagi. Nah, kita nak ngaji Quran dah tak mampu. Minta maaf tuan-tuan. Kita ngaji Quran dah tak mampu. Kita nak hafal Quran 30 juzuk dah tak mampu. Kita cari anak angkat kita yang ngaji hafal Quran. Ini pesan alim ulama. Kita, adik-beradik kita, anak beranak kita tak ada seorang yang ngaji Quran. Tak ada seorang yang hafal 30 juzuk. Pergi cari madrasah-madrasah. Ustaz, ada tak ni anak siapa ni yang susah-susah? Ada ramai, semua susah. Allah. Ustaz, pilih saya seorang boleh? Asal haji, kenapa? Tak apa Ustaz, saya tanggung dia. Sebulan berapa? 300. Setahun baru 1,200. Tak sampai sekian, baru 2,000 lebih, 3,000. Boleh Ustaz, saya tanggung. Kenapa haji? Saya tak mampu Ustaz. Saya nak ngaji dah tua. Saya nak hafal Quran dah tak boleh. Hafal lagu boleh? Hafal lagu dangdut boleh pula. Ni pelik orang kita. Tengok ini tanda-tanda akhir zaman Nabi sebut tak? Banyaknya hiburan hari ini tuan-tuan. Tak cukup dengan kilauan emas, dia baginya 1 in million. Tak cukup 1 in million, dia bagi the chosen one. Tak cukup the chosen one, dia bagi gegau baganza. Tak cukup gegau baganza, dia gegau apa yang patut gegau, dia gegau. Contohlah, hari ini banyak konsert-konsert. Semuanya orang tua. Minta maaf. Yang mak haji tu umur 69, 70. Yang juara baru ni umur apa? 68. Ya Allah, nyanyi. Umur 30 dah pergi haji tu. Allah dah jadi nenek tu. Nyanyi melala. Allah. Suruh datang masjid. Allah Ustaz, sakit lutut Ustaz.
Kau menyanyi boleh pula dekat konsert rumah kahwin, dekat kenduri kawan, kau nyanyi lagu 60-an. Ui, bukan main kalau lagu siap joget lambak lagi. Orang ke joget lambak? Joget boleh. Tapi bila solat datang masjid sembahyang, Ustaz, uzur Ustaz. Kaki sakit Ustaz. Gaul Ustaz. Gaul bila kau menari? Menari itu exercise Ustaz. Exercise. Allah. Jam otak kita tuan-tuan. Jam. Ya. Sebab tu kata pesanan tuan-tuan guru tuan-tuan. Kita tak mampu ngaji Quran. Dah 70, dah 80 Ustaz. Alhamdulillah boleh ngaji sikit Ustaz. Alhamdulillah Allah bagi berkat sikit. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, saya ingin anak saya jadi hafiz Quran, tak ada seorang Ustaz. Semua jadi lain lah. Anak saudara pun semua dah tak nak ngaji dah Ustaz. Saya nak cari seorang atau dua orang ngaji Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Jaga. Sekurang-kurangnya orang yang dia biayai tu, dia bayarkan duit budak tu yuran belajar ngaji Quran. Pahala dapat tak kepada kita yang sponsor dia? Dapat. Pahala kita yang menyebabkan dia dapat belajar, dia dapat makan, perut dia kenyang, bila kenyang dia dapat ngaji Quran, bila dapat ngaji dia dapat sembahyang, asbabnya duit yang kita bagi pada dia. Pahala besar pada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat. Rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, banyakkan sedekah. Masjid minta sedekah untuk kuliah ilmu. Bagi duit untuk masjid. Sediakan makanan untuk orang yang datang kuliah ilmu. Kita datang masjid, kan? Selalu kita mengumumkan. Ni ada datang masjid ni, ada makan tak ada makan ni? Ada makan tak ada makan? Ada tu makan tu. Ada tuan-tuan. Kan? Tapi pernah tak kita soalkan? Pernah tak aku masuk tabung tu RM10 untuk tabung makanan masjid, belikan makan untuk para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan tidak wajib mengambil sikap zuhud dan menjauhkan diri daripada perkara yang diharuskan oleh syarak. Ni kena faham betul ini tuan-tuan. Jangan salah faham, bahaya. Zuhud ni apa? Senantiasa rasa cukup, tinggalkan dunia sikit, bukan tinggalkan langsung, ambil dunia untuk akhirat. Sebab tu dunia akhirat ni tak boleh seimbang tuan-tuan. Dia akhirat mesti lebih daripada dunia, baru betul. Apakah maksud dunia kena kurang daripada akhirat? Contoh, kita kerja tu dunia. Kerja untuk dunia, nak cari nafkah zahir, nak bagi anak bini makan, nak bayar duit kereta, duit rumah, duit motor. Mana duit akhirat? Mana untuk akhirat Allah tanya pada kita? Mana akhirat? Kau bayar duit kereta tu, kereta kau, motor kau, bukan untuk aku. Allah kata, kau bagi anak bini kau makan, itu tanggungjawab kau kalau bagi setara anak keluarga kau makan. Mana untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab itu, pekerjaan dunia kita kena ada pertalian, ada relate, ada synchronize dengan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara dia? Setiap bulan infak untuk masjid, setiap bulan ada bahagian untuk anak yatim, setiap bulan ada bahagian untuk orang yang mengaji ilmu agama, setiap bulan ni sedekah subuh saya. Saya kumpul setiap hari. Ni bagi kat masjid. Bagi kat masjid. Ni sedekah subuh saya. Berapa sedekah subuh? Kira sebulan punya sedekah subuh lah. Awak sikit. Lah bagi satu hari 1 sen. Betul. Ya, bagilah RM2 satu hari, sebulan dapat RM60. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita tak pernah rasa, ya Allah. Nabi kata apa? Bila kita sedekah tu, dia akan rasa, beratnya aku nak sedekah. Itu bawa sedekah Allah terima. Dalam hadis tersebut, saya lupa hadis dalam kitab ni, bab yang ke-10 atau yang ke-11. Nabi kata apa dalam satu hadis? Bila kita sedekah tu, dia akan lahirnya rasa sayang. Sebab itu Nabi suruh kita banyakkan sedekah benda yang kita sayang. Contoh, nak sedekah RM10 rasa berat. Berat Ustaz. RM10 Ustaz, duit merah tu. Bukan duit biru. RM1. Berapa banyak? Cuba tanya Tok Bilal kita. Tanya Ustaz. Ustaz, buka tabung tu banyak duit warna apa? Warna biru. RM1 banyak. Jarang jumpa duit warna purple. Berapa purple? 100 Jarang. Dekat madrasah saya sebulan sekali buka tabung madrasah dengan tabung surau. Paling banyak saya jumpa duit apa? Pertama sekali duit paling banyak, duit koyak.
Duit koyak tu, dia bagi. Dia tahu kedai tak terima duit koyak, yang dah terpisah, gambar dah tak ada, dia masuk tabung surau. Bagus, niat dia nak sedekah, tapi hati Allah tak terima. Sebab dijadikan tabung surau, tabung masjid, tabung madrasah sebagai duit untuk dia buang. Itu salah, tuan-tuan. Yang kedua, duit apa saya banyak jumpa? Duit shilling. Duit shilling dia bagi. Sebab tu je, ni bagus buat besi, tabung besi. Jangan letak span dalam tu. Biar dia masuk duit, gedegang bunyi. Oh, ni orang bagi 20 sen. Kalau berat sikit, kalau dulu berat sikit, duit 50 sen besar. Bunyi kuat sikit, gedegang. Duit besar sikit. Kan? Kalau duit lambat tua tu, duit kertas. Banyak dia bagi. Ataupun ada juga ketiga saya jumpa. Bukan duit saya jumpa surat. Dia tulis itu, Ustaz, tolong Ustaz, back in dalam akaun saya, anak tak ada susu Ustaz, anak nak pakai pamper Ustaz. Ada juga saya jumpa, banyak kali. Orang minta sedekah duit dia minta duit kita pula bagi ke dia. Allah. Ya, ni tuan-tuan muslimin dan muslimah rahimakumullah. Yang kedua, sebab itu tak salah kita tuan-tuan. Tak salah guru-guru kita nak pakai kereta besar. Tak salah. Tak salah guru-guru alim ulama kita nak pakai rumah besar. Siapa cakap salah? Tak salah tuan-tuan. Itu guru kita. Dia nak pakai kereta besar ke, motor besar ke, kereta besar ke, rumah besar, bini besar pun. Lantaklah biarkan. Atau pemikiran orang kita hari ni, ustaz je kena pakai motor capuk C90. Itu pemikiran kita. Ustaz je, tok imam je kena pakai kereta buruk. Kenapa? Ustaz tak ada hak ke nak pakai kereta besar tuan-tuan? Soalan saya. Ustaz tak ada hak ke nak pakai velfire hitam besar? Golden eye tak boleh layak ke? Dia guru tuan-tuan. Biar kita raikan. Tuan guru kita. Ustaz kita, alim ulama kita. Dia datang kita besar, kita rasa, oi bangga ustaz tu. Bukan kata, ni ustaz ni penunggang agama. Allah tuan-tuan, netizen lah ini. Ni ustaz ni penunggang agama. Ni duit ni habis duit Ustaz Madi ni. Tahu, kenal Ustaz Madi? Cerita Nur yang duit rembat, duit anak yatim, duit marazak. Oh, pakai kita besar ni duit rembat. Semua kata ni penunggang agama. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Dia guru tuan-tuan. Biar kita letakkan suatu status yang besar untuk tuan-tuan guru kita. Dia ni ustaz, naik kereta besar. Memang dia layak pakai kereta besar. Kita pula yang hasad dengki. Ni belum bicara bab hasad dengki. Kan? Hasad tu maksudnya apa? Iri hati. Iri hati yang dibenarkan dalam Islam ada dua. Pertama yang diharamkan. Iri hati yang menyebabkan kita rasa takabur, yang menyebabkan kita rasa sombong, yang menyebabkan kita rasa dia tu tak baik, kita je baik. Kau tak bagus, aku bagus. Itu tak dibenarkan. Yang dibenarkan hasad dalam Islam, ribuqatun dipanggil dalam kitab disebut. Ribuqah. Ribuqah ni apa? Tuan-tuan balik, buka kitab ataupun buka syarah ulama sebut pasal ribuqatun. Ribuqah ni apa? Boleh kita rasa iri hati, tetapi sebab dua. Pertama, ya Allah, kalau ustaz pun dia ni orang kaya, ustaz ni bagus, rumah besar, kita besar, tapi semayang tak pernah tinggal kat masjid, itu bagus. Iri hati ke atas kebaikan dibenarkan dalam Islam. Dan baguslah orang kaya ni, dia ni bagus ni orang kaya, tapi setiap masa dekat masjid. Dia ni orang kaya, tapi setiap bulan infak untuk masjid. Boleh tak kita rasa iri hati macam tu? Dibenarkan, dipanggil ribuqatun. Yang kedua, dia menjadi suatu motivasi pada kita. Hebatlah dia tu orang kaya, semayang tak pernah tinggal. Aku nak jadi macam dia jugalah. Tengok, itu semangat motivasi supaya dia pun boleh jadi orang kaya. Dia ni ustaz pakai kereta besar, ustaz ni bagus lah, dia ngajar je, tapi aku ni pengarah contohlah. Aku pun nak tiru ustaz lah, datang masjid semayang, sedekah tak tinggal. Itu dibenarkan dalam Islam. Yang tidak dibenarkan dalam Islam, hasad dengki yang mengundang kepada perpecahan, fitnah, penunggang agama. Allah, ini kita tak nak dengar ni tuan-tuan. Merosakkan Islam. Asal ustaz je penunggang agama, asal ustaz pakai kereta besar je. Tengok dia kata apa? Bukan tak boleh kita zuhud, boleh,
Bukan tak boleh kita rasa nak pakai sikit, tak ada salah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Tengok dalam kitab disebut apa? Mengambil bahagian daripada dunia mengikut yang termampu. Dia mampu, silakan. Tak ada masalah. Ustaz ni mampu, silakan. Walau bagaimanapun, tidak semua tubuh badan boleh menerima pengurangan pengambilan dunia yang diharus. Harus, tuan-tuan, hukum dia. Dalam Islam, harus pakai kereta besar. Harus kita ada rumah besar. Harus jadi orang kaya. Sebab apa? Akibat kesan dia. Bila kita jadi orang kaya, kita dapat bantu orang-orang yang yatim. Bila kita jadi orang kaya, kita dapat bantu. Sebab tu sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, kebanyakan orang kaya. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, Sayyidina Abdul Rahman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antaranya orang kaya. Sayyidina Utsman ibn Affan Az-Zunairain radhiyallahu anhu, antara orang kaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Al-Atiq radhiyallahu anhu, antaranya orang kaya. Sebab tengok akhiran dia macam mana. Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid Al-As'ad radhiyallahu anha, isteri Nabi yang pertama, masya-Allah, hebat, businessman, kaya. Tapi dia gunakan kekayaan itu untuk bantu Islam. Tengok, ni hebat jadi orang kaya. Sebab itu tuan-tuan, jadilah orang kaya. Jadilah orang yang ada duit. Sebab dengan duit tadi, kita boleh bantu saudara mara kita yang kekurangan muslimin dan muslimat. Orang ramai, tengok dia kata last sekali, orang ramai berbeza-beza dalam perkara tersebut. Pandangan manusia berbeza, tuan-tuan. Biarkanlah. Asalkan niat dia betul, insya-Allah. Asalkan matlamat dia betul untuk bantu orang, insya-Allah. Kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua yang pertama, tuan-tuan, ibrah yang pertama pada malam ini, yang pertama, marilah tuan-tuan, kita sama-sama niat dalam diri kita, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu Kau, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang tidak pernah berputus asa dengan rahmat-Mu, ya Allah. Sebab Engkau tidak pernah berputus asa memberi rahmat, memberi taufik dan hidayah, memberi rezeki kepada kami semua, ya Allah. Yang ketiga, muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita menjadikan dunia ni sebagai tempat untuk kita mencari bekalan-bekalan yang cukup, yang melebihi, untuk kita dapat tempat dan ganjaran buat persiapan dan persediaan sebelum kita kembali kepada kampung halaman yang hakiki kita, yakni alam akhirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibagi pada dua, sama ada dalam neraka Allah wa na'udzubillah, dan ke dalam syurga Allah, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma fahkinna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, yang tersilap terkasar saya mohon maaf muslimin dan muslimat, insyaallah. Wa ila liqa' wa ma'assalamah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa ila liqa'i wa ma'assalamah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.